Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Ehlil Al-Walid bin Luli daripada Universiti Tengku Abdul Rahman, Kampar Perak. Saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Inscape, Alegori Bandar dan Alam Semula Jadi sebagai kontemplasi penciptaan landscape baharu dalam karya seni. Latar belakang kajian ini adalah bertujuan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan hasil imajinasi dan daya kontemplasi pengkarya dalam penciptaan landscape baharu melalui penghasilan karya seni. Penelitian yang menjadi dasar dalam penciptaan pengkaryaan ini adalah pandangan terhadap jurang sempadan antara landscape bandar dan alam semula jadi yang tidak seimbang di dalam konteks pembangunan, di mana pengkarya melihat perindustrian dan pembandaran yang pesat menyebabkan keunikan landscape alam semula jadi dan keindahannya telah beransur hilang dalam pandangan, di mana landscape alam itu telah diganti dengan landscape buatan manusia yang bukan daripada asal ataupun tempatnya. Istilah inscape merupakan satu istilah yang menjadi rujukan pengkarya, yang mana inscape adalah merujuk kepada apa sahaja yang terdapat dalam alam semesta ini mempunyai identiti dan keindahan tersendiri. Dan menurut Hopkins, beliau menegaskan identiti ini tidak statik tetapi dinamik, di mana seseorang yang berusaha dalam memahami persekitaran dan objek lain mendorong seseorang itu untuk menyedari keistimewaan tertentu yang akhirnya berbalik kepada pemahaman pengertian terhadap hubungan dan tujuan penciptaan. Dan proses ini adalah satu proses kerja otak yang pernah merakami apa sahaja yang dilakukan, dirasakan, difahami dan didengar, seterusnya membentuk emosi yang mewakili pengalaman subjektif untuk diekspresikan pada permukaan karya. Dan siri lukisan ini tidak menggariskan landscape bandar di Malaysia sebagaimana yang sepatutnya, tetapi pengkarya ingin memaparkan sentimennya tentang apa yang dirasakan dalam konteks idea atau cadangan untuk memperkenalkan landscape alam semula jadi yang terasing dalam persekitaran bandar, atau lebih dikenali sebagai satu landscape yang berada dalam dunia fantasi. Matlamat kajian yang pertama adalah ingin membentuk paradigma dalam menjalankan proses kreatif yang bersifat akademik melalui penyelidikan yang berteraskan praktis studio. Dan yang kedua adalah dalam penelitian dan kajian ini, penyelidik ingin menghasilkan ataupun mencipta satu siri landscape baharu melalui penghasilan karya seni. Dan ini adalah objektif di dalam pengkaryaan atau penyelidikan ini, yang mana terdapat 3 objektif. Objektif pertama menggabungkan unsur visual bandar dan alam semula jadi yang mempunyai jurang sepadan tidak jelas atau tidak seimbang sebagai katalis dalam pembentukan landscape baharu dalam karya seni. Objektif yang kedua mengeksplorasi komposisi melalui proses deconstruction dan construction dengan pengaruh gaya yang pelbagai dalam pengkaryaan. Dan yang ketiga, menghasilkan satu siri landscape baharu dengan penglibatan pelbagai perspektif, alegori, penggayaan imej buatan manusia dan semula jadi, alam semula jadi dalam usaha mencipta naratif dalam karya seni. Manakala soalan yang pertama adalah bagaimanakah unsur bahan bandar dan alam semula jadi yang mempunyai jurang sepadan, tidak jelas atau tidak seimbang itu dipersembahkan dalam karya seni. Soalan yang kedua, bagaimanakah komposisi dieksplorasi melalui proses deconstruction dan construction dengan pengaruh gaya yang pelbagai dalam pengkaryaan. Dan yang ketiga adalah apakah peranan dan naratif siri landscape bandar dan alam semula jadi yang baharu. Ini adalah kerangka konseptual di dalam pelaksanaan pengkaryaan siri landscape, yang mana isu yang diketengahkan adalah inscape, alegori bandar dan alam semula jadi sebagai kontemplasi penciptaan landscape baharu dalam karya seni, yang mana pengkaryaan ini menggunakan proses kreatif ataupun 3 kaedah proses kreatif daripada SP Gustami. Yang pertama sekali adalah melalui penorakaan ataupun eksplorasi, dan yang kedua adalah perancangan, dan yang ketiga adalah pewujudan, iaitu penghasilan karya, di mana keseluruhannya akan menggunakan kaedah imajinasi, kontemplasi dan juga pengungkapan ataupun kreativiti pengkarya di dalam penghasilan karya.
Metodologi yang digunakan adalah model proses kreatif SP Gustami. 3 kaedah penciptaan karya seni daripada SP Gustami ini dibahagikan pula kepada 6 langkah dalam penciptaan, dan tahap penerokaan terbagi kepada 2 langkah di dalam penciptaan. Langkah yang pertama adalah langkah pengembaraan jiwa, pengamatan lapangan, penggalian sumber, rujukan dan maklumat. Langkah yang kedua, pengandalian landasan teori, sumber referensi atau rujukan serta acuan visual yang dapat digunakan sebagai material analisis. Dan tahap perancangan juga mempunyai 2 langkah penciptaan, iaitu yang ketiga, langkah ketiga mengekspresikan idea daripada deskripsi verbal hasil analisis yang dilakukan daripada tahap penerokan tadi. Dan langkah yang keempat, visualisasi ataupun memvisualkan gagasan idea ataupun rancangan tadi dalam bentuk mock-up ataupun model prototype. Dan tahap perwujudan pula adalah juga mempunyai 2 langkah, iaitu langkah yang kelima, pelaksanaan berdasarkan model prototype daripada langkah 4 tadi yang dianggap sempurna termasuk penyelesaian akhir. Dan langkah yang keenam adalah mengadakan penilaian ataupun membuat penilaian karya sebagai hasil perwujudan yang sudah diselesaikan. Dapatan kajian, subjek yang digambarkan dalam karya adalah berbentuk representational dan non-representational yang mencadangkan elemen bandar dan alam semula jadi. Gabungan proses deconstruction dan construction memerlukan daya imajinasi dan kontemplasi yang baik dalam menggambarkan imej baharu. Daya imajinasi ini adalah satu daya yang memerlukan seseorang untuk menggambarkan imej ataupun gambar. Ia bergantung kepada kenyataan ataupun pengalaman seseorang, manakala kontemplasi ini adalah satu proses renungan atau pemikiran yang penuh dengan perhatian di dalam memahami sesuatu. Subjek yang dilukis dengan rupa dan bentuk yang lebih dinamik, spontan dan gambaran perspektif yang multidimensi ataupun pelbagai sudut pandang. Kawasan positif adalah visual image yang jelas ataupun bentuk image yang jelas, mungkin kelihatan ketara. Dan kawasan negatif pula adalah bentuk image ataupun visual yang tidak jelas ataupun lebih kepada abstrak. Dan kedua-duanya adalah sama pentingnya secara prinsip dan menyeluruh. Pengkarya mencari keunikan di dalam penglihatan dalamannya ataupun internal form melalui pengertian urbanisasi dan alam semula jadi. Seterusnya mengekspresikan visual melalui pengalaman yang subjektif pada permukaan karya. Dan siri lukisan landscape-nya adalah ekspresi terhadap dunia yang terlihat berubah-ubah, di mana alam semula jadi berubah menjadi landscape asing yang baharu. Ia seolah satu proses kerja pembangunan yang masih dalam pembinaan, dan seolah alam semula jadi itu sendiri diandaikan terpisah daripada persekitaran binaan yang memerlukan satu harapan. Ini merupakan hasil dapatan kajian di dalam penelitian artistik, dan dalam pengkaryaan ini terdapat 3 siri yang disebut sebagai siri Chrysalis. Yang pertama, siri Chrysalis Mental Cosmos, yang kedua Map of Mind, dan yang ketiga Awakening the Heart of the Universe. Dan terdapat tanda merah di sini. Jika kita lihat, ruang negatif adalah ruang di mana pengkarya menggunakan warna-warna yang sangat ekspresif pada permukaan canvas, yang mana warna tersebut tidak mewakili ataupun tidak mempunyai image yang jelas, lebih kepada abstrak. Manakala ruang positif adalah menggambarkan ataupun terdapat pembinaan image ataupun gambaran yang mewakili sama ada objektif ataupun bukan objektif. Dan secara keseluruhan, gambaran landscape ini adalah kombinasi di antara gambaran terhadap perbandaran, aktiviti manusia, dan juga warna-warna alam yang cuba dimasukkan di dalam karya ini. Ini merupakan siri Chrysalis yang ketiga, yang mana siri ini juga menolak gambaran satu sudut pandang dan memvisualkan satu gambaran seolah satu pembinaan, perkembangan ataupun wujudnya aktiviti manusia pada celahan-celahan warna, di mana proses dalam pengkaryaan ini, pengkarya bermula dengan simbahan warna dengan menggunakan pigmen warna yang sangat minimum,
dan membiarkan warna-warna tersebut mengalir dan membentuk secara spontan, dan seterusnya pengkarya mengambil alih di dalam memilih kawasan-kawasan tersebut untuk melakukan pembinaan ataupun meletakkan imej-imej yang semada mewakili objektif atau bukan objektif, di mana pendekatan ini pengkarya juga melihat ia seolah seperti landscape ataupun alam di luar sana, yang mana kawasan-kawasan tersebut dipilih ataupun didirikan bangunan-bangunan mengikut kesesuaian. Dan begitu juga apa yang dilakukan oleh pengkarya di dalam pengkaryaan ini bagi menggambarkan ini adalah situasi bagaimana alam itu telah dibentuk ataupun diubah di dalam pandangan ataupun landscape persekitaran. Dan kita dapat melihat di sini pengkarya cuba untuk memasukkan setiap celahan-celahan warna itu, memasukkan imej-imej bangunan, imej geometri dan organik yang merujuk kepada kehadiran ataupun wujudnya aktiviti manusia di dalam kawasan tersebut. Dan keseluruhan karya ini juga pengkarya ingin dan berusaha untuk membawa audien di dalam dunia fantasi yang kompleks, di dalam melihat kedalaman warna, perincian karya-karya tersebut. Kesimpulan, pengkarya mewakili dan menumpukan pada pandangan dalamannya tentang persekitaran yang menggabungkan elemen fabrik bandar dan elemen alam semula jadi dalam mencipta landscape baharu yang membawa audien dalam dunia fantasi yang kompleks. Dan pengkarya juga merangsang kreativitas semasa proses kreatif, di mana sifat ekspresif, imajinatif, dan inovatifnya menjadi penggalak di dalam penciptaan karya. Dan pengkarya membawa pengaruh pengkaryaan yang pelbagai, daripada expressionism abstrak dan abstrak, surrealism, dan berakhir dengan teknik realism, yaitu kemasan di dalam pengkaryaan akhir. Dan pengkaryaan ini juga menolak konsep satu sudut pandang dalam karya, dan subjek yang diciptakan adalah gabungan daripada pertemuan di antara unsur semula jadi dan buatan manusia, dan melihat yang lebih terlihat paradoks ataupun berlawanan, logik dan tidak logik, seolah suatu gambaran ataupun visual yang terkurung yang memerlukan pembebasan. Dan secara keseluruhannya, siri Chrysalis ini adalah satu paradigma dalam interaksi manusia terhadap persekitaran. Terima kasih.